Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan hadis-hadis sahih keutamaan puasa dan Ramadan. Hadis ke-20. Puasa adalah perisai. An Iyad bin Utayf qala dakhalna ala Abi Ubaidah na'uduhu qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fa bi sab'i mi'atin wa man anfaqa ala nafsihi aw ala ahlihi aw ada maridan aw maza adha an tariq fahiya hasanah bi ashri amthaliha was-sawmu junnatun ma lam yakhriqha wa man ibtalahu Allahu balaa fi jasadihi fahuwa lahu hittah akhrajahu Ahmad fi musnadihi. Daripada Iyad bin Utayf radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah datang menemui Abu Ubaidah radhiyallahu anhu untuk melawatnya. Kemudian beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menginfakkan harta kesayangannya pada jalan Allah, maka dia akan mendapat ganjaran 700 kali ganda. Sesiapa yang berinfak untuk dirinya atau untuk keluarganya, atau menjenguk orang sakit, atau menyingkirkan duri di jalanan, maka setiap kebaikan itu akan dibalas dengan ganjaran 10 kali ganda. Puasa adalah perisai selagi dia tidak memusnahkannya. Sesiapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ujian pada tubuhnya, maka itu menjadi penghapus dosa baginya. Riwayat Ahmad, Musnad Baqi al-Ashrati. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang membicarakan tentang puasa adalah perisai. Hadis daripada Iyad bin Utayf. Satu hari Iyad bin Utayf ni dia bertemu dengan Abi Ubaidah. Dia menziarahi ni, na'uduhu, dia menziarahi Abu Ubaidah. Kemudian kata Utayf ni, kata Iyad ni, dia mendengar Abu Ubaidah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ni orang datang ziarah, kita datang ziarah seorang alim ulama. Kemudian alim ulama itu dia pun dia bagi nasihat kepada kita. Inilah yang berlaku pada Iyad bin Utayf ni. Dia melawat sahabat namanya Abu Ubaidah. Sahabat Ubaidah ni bila datang pelawat tu, dia ceritalah Nabi kata begini sebagai pesanan seorang sahabat. Maka kata Ubaidah, dia kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi kata, man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fa bi sab'i mi'atin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, sesiapa di antara kamu yang menginfakkan daripada hartanya fadilatan. Fadilah ni dia infakkan sesuatu yang dia sayangi, yang benda yang disayang, fi sabilillah, pada jalan Allah, fa bi sab'i mi'atin, maka akan diberi ganjaran 700. Sabu mi'ah, 700. Maksudnya infak dekat sini yang disebutkan oleh Nabi ialah diinfakkan benda yang kita sayang. Tak boleh lebih-lebihan, kan? Kalau macam kita tu biasa dalam ada dompet tu, kalau nak sedekah tu ya duit lebih baru kita sedekah, kan? Bila dia lebih-lebih, duit kecil tak pakai, itu yang kita infak, bukanlah yang kita sayang. Jadi cuba ambil yang tebal-tebal, yang besar-besar, kan, warna yang rare-rare sikit tu, yang tu itu yang kita sayang, kan. Biar letak tu dia menggigil sikit, kan. Itu yang kita sayang. Maka Nabi kata kalau kita infak yang kita sayang ni 700, dia punya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama.
Yang kedua kata Nabi, wa man anfaqa ala nafsi. Siapa pula yang ini, yang pertama ni infak pada jalan Allah, kan? Tak kisahlah sama ada duit ke apa-apa bentuk infak. Yang kedua, dia menginfakkan untuk diri dia. Untuk diri dia. Yang kedua. Yang ketiga, wa ala ahlihi, dia keluarga infak tapi untuk ahli keluarganya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, au ada maridan, ataupun dia menziarahi orang sakit. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima kata Nabi, au maza adza anit tariq, ataupun dia ni membuang duri-duri yang ada di jalan. Apa yang ada dekat jalan ni yang menyusahkan orang jalan, yang mengganggu di jalanan, atau itu yang kelima. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat kategori ni, infak diri sendiri, keluarga, ziarah orang sakit, buang benda-benda yang mengganggu di jalanan, empat perkara ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya hasanatun bi asyri amthaliha. Setiap satu tu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri 10 ganjaran yang seumpama dengannya. Itu empat perkara. Itu dah ada 5 dah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keenam, wasaumu junnatun ma lam yakhriqha. Yang keenam kata Nabi, dan puasa itu adalah perisai. Junnah ni perisai. Ma lam yakhriqha. Puasa kita ni dia menjadi perisai, peninding kepada kita selagi mana kita tak pecah, kita tak rosakkannya. Maksudnya kita jaga mata, kita jaga makan, minum, nafsu, kita jaga, dia akan jadi perisai kebaikan untuk kita selagi mana kita tak musnahkan, kita tak buat benda maksiat. Itu yang keenam kata Nabi. Kemudian yang ketujuh kata Nabi, wa man ibtalahu Allahu balaa fi jasadihi fahuwa lahu hittah. Sesiapa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian pada tubuh badannya. Yang ni tadi mula tu cerita bab kita keluar duit, infak untuk jalan Allah, keluarga, diri sendiri, buang dekat jalan, ziarah orang sakit, semua maksudnya keluar. Yang ketujuh ni, wa man ibtalallahu balaan, kena pada diri sendiri. Sesiapa yang diuji oleh Allah dengan ujian pada tubuh badannya, fahuwa lahu hittah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian yang kena pada kita, yang kita rasa sakit, rasa susah, tubuh badan tak sihat, falahu hittah. Kata Nabi, itu adalah penghapus dosa. Okey, Jadi kalau kita keluarkan duit, dapat pahala, kita tolong orang, dapat pahala. Susah diri kita, Allah Ta'ala uji, sakit ke, tekanan ke, apa kena begitu, itu juga merupakan penghapus dosa. Jadi insyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis ini, puasa adalah perisai yang dikatakan wasaumu junnah itu. Jadi ada 7 perkara dalam hadis ni yang Nabi SAW sebut pada kita, boleh kita fahami, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Insyaallah. Wala asin. Lillazina amanu wa amilus salihati.